صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Puan Suria Amin. Jazakillah khairah, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ahlan, dorongan Facebook pula Fatimah Samsuddin dan juga yang lain pada siri yang ke-93 daripada pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita telah tiba pada riwayat 1372 yang mana telah kita terangkan malam semalam berkenaan tentang maksud hadis man adraka raka'ah, barang siapa yang mendapat satu rakaat minas salah, daripada sesuatu solat, faqad adraka tilka salah, maka dia telah mendapat solat tersebut. Dan daripada hadis ini ada banyak istidlal permasalahan fiqh yang telah menjadikan hadis ini sebagai dalil. Namun Imam Nawawi telah kongsikan 3 permasalahan di dalam syarahan beliau. Riwayat 1372 baca. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rak'atan minas salah, barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat, faqad adraka salah, maka dia telah beroleh solat tersebut. Terus 1737, kesemua riwayatnya lebih kurang sama makna dan juga lafaznya. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Riwayat yang kedua ini ada penambahan perkataan ma'al imam. Maka sabda Nabi, man adraka rak'atan minas salati ma'al imam, barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat ma'al imam, bersama dengan imam, faqad adraka salah, maka dia telah beroleh solat tersebut. Maka kalaulah dia beroleh satu rakaat bersama dengan imam berjemaah, maka dia mendapat pahala jemaah tersebut dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalaulah kurang daripada satu rakaat, maka mazhab Syafi'i sebut masih lagi beroleh pahala jemaah, dan ada sebahagian pendapat menyebut tidak beroleh solat jemaah. Itu pendapat yang bukanlah daripada kalangan mazhab Syafi'i. 1374 baca sampai habis. Dalam hadis riwayat Ubaidullah ada penambahan, faqad adraka salata kullaha, maka barang siapa yang beroleh satu rakaat bersama dengan imam, maka dia beroleh kelebihan fadilat solat keseluruhan dia. Maka ini dalam riwayat Abu Ubaidillah. Terus 1375, maka yang ini lebih jelas dalam riwayat ini, barang siapa yang beroleh satu rakaat solat dalam waktu, maka solat tersebut dikira sebagai tunai, walaupun lagi 3 rakaat ataupun 2 rakaat ataupun kalau subuh 1 rakaat adalah luar waktu. Terus
Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas subuh," barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat fardu subuh. Dia sempat solat satu rakaat. Kemudian rakaat yang kedua telah habis waktu subuh. Matahari telah terbit. Qabla an tatlu'a syams, dan satu rakaat itu dia beroleh sebelum terbitnya matahari. Faqad adraka subuh, maka dia telah beroleh solat subuh tadi secara tunai. Walaupun rakaat yang kedua dah habis waktu, maka beroleh satu rakaat pada waktu, keseluruhan solat tersebut dikira sebagai tunai. Dan inilah yang mana menjadi dalil dalam mazhab Imam Syafi'i. Sama juga Nabi beri contoh yang kedua, waman adraka, barang siapa yang beroleh satu rakaat minal asar, daripada solat fardu asar, yang mana daripada sudut kenapa dia melengah-lengahkan solat, daripada sudut kalaulah dia melengah-lengahkan solat tanpa sebarang sebab dan dia pada waktu itu berdosa dan sebagainya, maka itu isu lain. Tapi daripada sudut adakah solat itu qada ataupun tunai, maka sabda Nabi, "Waman adraka rak'atan minal asar," barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat fardu asar, qabla an taghruba syams, sebelum terbenamnya matahari. Sebab bila terbenamnya matahari dah masuk maghrib, asar habis. Maka kalaulah dia dapat satu rakaat sebelum datangnya maghrib, faqad adrakal asar, dia telah beroleh solat asar tersebut secara tunai. Maka ini yang menjadi dalil dalam perbahasan kita fiqh yang kita biasa dengar, seseorang yang dapat satu solat dalam keadaan pada waktu dia, walaupun baki rakaat adalah luar daripada waktunya dan dikira satu rakaat, apabila seseorang itu dia sempat rokok rakaat yang pertama dalam waktu solat tersebut, maka pada waktu itu keseluruhan solat tersebut dikira sebagai tunai. Jelas ke jelas? Terus 1376. Maka Nabi bagi contoh dua. Maka yang baki pun pada waktu itu dikiaskan kepada kedua ini. Terus maka Urwah bin Zubair telah meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, qala Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal asar, barang siapa beroleh daripada solat asar, sajdatan, lihat kepada syarah An-Nawawi, bermaksud rakaatan. Barang siapa yang beroleh satu rakaat daripada solat asar qabla at-taghruba syams, sebelum terbenamnya matahari, au minas subuh, ataupun satu rakaat daripada solat fardu subuh sebelum terbitnya matahari, faqad adrakaha, maka pada waktu itu dia telah beroleh solat tersebut. Wasajdah, dan maksud daripada sajdah di sini, innama hiya rak'ah, maksudnya adalah rakaat. Terus 1377, riwayat lebih kurang sama. Baca sampai habis. Terus 1378. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man adraka minal asri rak'ah," barang siapa beroleh satu rakaat daripada solat fardu asar sebelum keluar waktu dia, sebelum terbenam matahari, faqad adraka, maka sungguh dia telah beroleh solat tersebut secara tunai. Wa man adraka, barang siapa beroleh daripada solat fardu subuh rakaatan, satu rakaat sebelum terbitnya matahari, faqad adraka, maka dia telah beroleh keseluruhan solat tersebut secara tunai. Maka inilah tajuk berkenaan tentang barang siapa yang dapat satu rakaat, maka dia beroleh solat tersebut. Dan ada 3 permasalahan yang Imam Nawawi rahimahullah kongsikan yang telah kita sebutkan malam semalam. Terus bab yang ke-29, yang ini hadisnya pun lebih kurang sama. Maka berkenaan tentang waktu solat fardu 5 waktu.
Maka berkenaan tentang waktu solat fardu 5 waktu. Babu awqatis salawatil khams. Maka bilakah waktu solat fardu 5 waktu? Maka dibawakan banyak hadis di sini oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Cuma ada beberapa waktu yang sebenarnya bukanlah pengakhiran waktu. Tetapi Nabi SAW sebut nak menunjukkan itulah waktu yang terbaik untuk solat. Agar tidak dilengah-lengahkan sampailah ke benar-benar hujung waktu. 1380 baca. Bahawa Umar bin Abdul Aziz sewaktu menjadi khalifah, dan sebelum menjadi khalifah beliau adalah governor, maka beliau telah melewatkan solat asar sedikit. Akhar al-asra syai'a. Beliau telah melewatkan solat asar sedikit. Terima kasih banyak-banyak Ummi Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberi gift. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Maka Urwah bin Zubair telah berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz dan berkata, Ama inna Jibril, sesungguhnya Jibril qad nazala, telah turun, fasalla imam Rasulillah, dan Jibril telah menunaikan salat sebagai imam kepada Nabi SAW. Maka kerana Umar bin Abdul Aziz dia tak pernah dengar hadis tersebut, maka pada awalnya dia persoalkan. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz, I'lam ma taqul, ketahuilah apa yang sedang kamu katakan wahai Urwah. Adakah betul bahawa Jibril pernah mengimamkan Nabi SAW? Maka sebelum kita teruskan, maka pada baris yang terakhir, kenapa Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu melewatkan solat? Maka apa kata Imam Nawawi? Amma ta'khiruhuma falikaunihima lam yablughal hadis. Mungkin kerana mereka tidak tahu hadis berkenaan tentang afdal solat adalah di awal waktu. Ataupun pandangan yang kedua kata Imam Nawawi, annahuma kana yarayan jawazit ta'khir ma lam yakhrujil waqt. Ataupun mungkin kerana mereka merasakan boleh untuk melewatkan solat sehinggalah pada waktu itu berakhirnya waktu, habisnya waktu. Dan ini adalah beberapa pendapat. Dan Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu beliau tidak pernah mendengar tentang hadis ini. Sebab itu beliau persoalkan dan beliau confirmkan, beliau bertanya, adakah betul Jibril mengimamkan Nabi SAW salat? Maka berkata Urwah, aku telah mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, aku telah mendengar Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi SAW berkata, Nazala Jibrilu, Jibril telah turun, sabda Nabi SAW, fa'ammani, lalu mengimamkan aku, fasallaitu ma'ah, maka aku telah salat bersama dengan Jibril, thumma sallaitu ma'ah, kemudian aku telah salat bersama dengan Jibril, maksudnya salat yang kedua, thumma sallaitu ma'ah, kemudian aku telah salat bersama dengan Jibril, salat yang ketiga, thumma sallaitu ma'ah, kemudian aku telah salat bersama dengan Jibril kali keempat, kemudian aku telah salat bersama dengan Jibril kali kelima. Maka diulang 5 kali salat. Kenapa? Kerana pada baris yang keempat daripada bawah, wa karrarahu hakadha khamsa marrat, maknahu, maksudnya adalah kullama fa'ala jaza'an min ajza'is salah fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dah hatta takamala salatuh. Maka nak menerangkan pada waktu itu 5 kali kerana nak menerangkan sempurnanya Jibril menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 waktu salat. Dalam riwayat yang lain menyebut Jibril mengajar kepada Nabi 2 hari. Hari pertama awal waktu dan hari yang kedua penghujung waktu solat tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yahsub, beliau mengira dengan jarinya sebanyak 5 waktu solat. Maka Jibril ajar kepada Nabi praktikal permulaan waktu solat dan pengakhiran waktu solat. 1381 baca. Maka Umar bin Abdul Aziz dia telah melewatkan solatnya pada satu hari. Daripada sini kita belajar bukanlah sikapnya sentiasa melewatkan solat. Maka beliau adalah pemimpin dan zaman dulu siapa yang menjadi pemimpin, mereka itulah yang mesti kena menjadi imam. Maka bila lewat solat,
maka orang lain pun pada waktu itu tunggu untuk solat bersama dengan imam. Maka fadakhala alaihi Urwah bin Zubair. Maka Urwah bin Zubair telah masuk bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Fa akhbarah, dan pada waktu itu mengkhabarkan kepadanya bahawa sesungguhnya sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah akhara salata yauman, telah melewatkan solat pada satu hari ketika mana beliau menjadi gubernur di Kufah. Maka Mughirah bin Syu'bah pada era pemerintahan Umar bin Khattab dan juga selepas daripada itu beliau pernah menjadi gubernur di Kufah. Maka beliau telah melewatkan solat pada satu hari. Maka fada'ala alaihi Abu Mas'ud. Maka sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu telah masuk bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Fa akhbar faqala, maka berkata, "Ma hadza ya Mughirah?" Apa yang kamu buat ini wahai Mughirah? Kenapa kamu melewatkan solat? Maka daripada sini kita nampak bagaimana para sahabat sangat-sangat mengambil berat untuk solat di awal waktu. Dan itulah sesuatu yang Nabi SAW juga sangat-sangat mengambil berat tentang dia. Maka berkata Abu Mas'ud, "Alaysa qad alimta, bukankah kamu telah ketahui bahawa Jibril telah turun, fasalla, maka telah menjadi imam solat." Maka Nabi SAW telah solat bersama dengan Jibril. Thumma salla, kemudian Jibril telah solat lagi pada waktu yang lain. Maka Nabi SAW solat bersama dengan Jibril. Thumma salla, fasalla Rasulullah, thumma salla, fasalla Rasulullah, thumma salla, fasalla Rasulullah. Maksudnya pada waktu itu 5 waktu solat. Jibril solat, Nabi pun mengikuti solat Jibril. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Bihadza umirtu," dengan perkara inilah aku telah diperintahkan. Bihadza umirtu. Apakah maksud bihadza umirtu? Aku telah diperintahkan untuk solat di awal waktu. Itu adalah maksud dia. Terus faqala, maka pada awalnya Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu dia tak pernah dengar hadis ini. Maka dia pun berkata kepada Urwah, "Unzur, perhatikanlah ma tuhadis, apa yang kamu sampaikan wahai Urwah. Awa inna Jibril, adakah Jibril yang pada waktu itu berada bersama dengan Nabi SAW waktu solat? Adakah Jibril pada waktu itu menjadi imam, berada bersama dengan Nabi waktu solat?" Maka kerana beliau kali pertama mendengar hadis ini, sebab itu beliau bertanya dan beliau persoalkan. Maka Urwah berkata, "Kadzalika, begitulah yang telah disebutkan oleh Bashir bin Abi Mas'ud, meriwayatkan daripada ayahnya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu." 1382 baca. Maka dalam riwayat ini nak menerangkan bahawa Nabi SAW solat asar pada awal waktu. Dalam mazhab Syafi'i, masuknya waktu solat asar adalah awal. Ketika mana bayang-bayang sesuatu benda menjadi sama kadar dengan benda tersebut, maka pada waktu itu masuklah waktu asar. Berbeza dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menurut mereka pada waktu itu solat asar adalah lewat. Ketika mana bayang-bayang sesuatu benda menjadi 2 kali daripada saiz benda tersebut, maka pada waktu itu barulah masuk asar. Maka sebagai contoh, kalaulah contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada benda ni, maka kalaulah matahari betul-betul atas, maka bayang-bayangnya tak ada. Ketika mana betul-betul tegak di atas selama beberapa saat ataupun beberapa minit, maka tak ada bayang-bayang. Tapi apabila tergelincir sahaja matahari, maka di situlah masuknya waktu zuhur. Dan ketika mana matahari mula turun, maka bayang-bayang akan bertambah. Sehinggalah ketika mana matahari turun dan pada waktu itu bayang-bayang menjadi kadar yang sama dengan benda ini, maka masuklah waktu asar. Maka dalam mazhab Syafi'i, asar masuk awal. Sementara Imam Abu Hanifah punya pendapat, beliau mengambil daripada hadis yang lain, sehingga setiap benda pada waktu itu kadar dia menjadi 2 kali ganda bayang-bayang berbanding benda tersebut. Kerana matahari condong lagi banyak, pada waktu itu turun lagi banyak, maka barulah masuk waktu asar. Sebab itu kalaulah kita pergi masjid India ataupun Pakistan dekat KL, mereka punya solat asar lambat. Mereka punya solat asar lewat.
sebab dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka punya solat asar lambat. Namun hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah menunjukkan pada waktu itu hadis-hadis ini adalah bersesuaian dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagai contoh hadis Aisyah. Aisyah kata bahawa Nabi SAW solat asar ketika mana matahari pada waktu itu cahaya matahari boleh masuk ke dalam bilik dia. Dan kata para ulama sirah bahawa bilik Aisyah pada waktu itu temboknya pada waktu itu tidaklah tinggi. Maka apabila temboknya tak tinggi dan cahaya boleh masuk, bererti ketika itu cahaya matahari masih tinggi dan menunjukkan Nabi solat Zuhur, Nabi solat asar ketika mana bayang-bayang setiap sesuatu benda adalah sama dengan benda tersebut. Jelas ke jelas? Terus 1382. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi SAW kana yusallil asar. Nabi SAW menunaikan solat asar wasyamsu dalam keadaan matahari, cahaya matahari fi hujratiha masih berada di dalam biliknya qabla an tadhhar sebelum pada waktu itu cahaya tersebut meninggi ataupun cahaya tersebut pada waktu itu pergi. Maka matahari, cahaya matahari masuk ke dalam bilik Aisyah menunjukkan kedudukan matahari masih tinggi dan pada waktu itu Nabi solat Zuhur ketika mana bayang-bayang setiap sesuatu benda sama dengan kadar benda tersebut. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, maka pada baris yang keempat wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhar. Kemudian riwayat yang kedua, wasyamsu tali'atun fi hujrati lam yafi al-fai'u ba'du. Riwayat yang ketiga, wasyamsu waqi'atun fi hujrati. Maknahu kulluhu, semua ketiga-tiga riwayat ini maksudnya adalah at-tabkiru bil asar, Nabi solat asar awal fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Wa huwa hina yasiru, dan waktu asar bermula dalam mazhab Syafi'i ketika mana bayang-bayang tiap sesuatu pada waktu itu adalah sama dengan kadar benda tersebut. Wa kanatil hujrah, dan adalah bilik Ummul Mukminin dayyiqatul arsah, pada waktu itu dia punya kawasan lapang adalah kecil. Qasiratul jidar, dan dia punya dinding pula adalah rendah. Bihaitsu, di mana yakunu tulu jidariha, pada waktu itu kadar dindingnya lebih sedikit berbanding daripada kadar apa tadi? Saya terjemahkan. Arsah apa tadi? Kawasan lapang. Maksudnya rumah Ummul Mukminin Aisyah pada waktu itu kawasan lapang dia kecil sedikit dan kawasan lapang itu taklah terbuka, dia ada dinding. Maka dinding yang ada di rumah Ummul Mukminin Aisyah pada waktu itu adalah kecil. Pada waktu itu bayang-bayangnya pun tidaklah pada waktu itu boleh memenuhi keseluruhan kawasan lapang tersebut. Maka Ummul Mukminin Aisyah nak menerangkan Nabi solat asar, bila masuk je waktu, Nabi SAW akan terus solat asar. Bihaitsu yakunu tulu jidariha, ketinggian dinding Nabi adalah lebih sedikit, kurang sedikit berbanding daripada kawasan lapang yang ada di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Bi syai'in yasir. Fa iza sara zillul jidar, maka tak kala bayang-bayang dinding rumah Aisyah pada waktu itu menjadi sama seperti mana kadar dinding tersebut, maka telah masuklah waktu asar. Wa takunu syamsu, dan menjadilah matahari ba'du, selepas daripada itu, fi awakhiril arsah, pada bahagian belakang daripada tanah lapang tersebut, yang mana tidak ada lagi bayang-bayang yang boleh didapati pada dinding tersebut. Wa kullu riwayat, dan setiap riwayat yang bakal kita baca, mahmulatun ala ma dzakarna, maka diambil kira berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, kata Imam Nawawi. Maka secara ringkasnya, maka kata Ummul Mukminin Aisyah, matahari ataupun bayang-bayang berada di dalam rumahku bermaksud kawasan lapang yang berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah daripada kadar dinding sedikit yang pada waktu itu terbuka, tidak bertingkap dan sebagainya, maka masuknya cahaya menunjukkan Nabi SAW solat
pada awal waktu solat fardu asar. Terus 1383. Semua riwayat ini adalah lebih kurang sama. Terus Nabi SAW menunaikan solat asar, kata Aisyah, wasyamsu tali'atun, dalam keadaan matahari bersinar, fi hujrati, di dalam bilikku, lam yafi al-fai'u ba'du, dan selepas daripada itu tidak lagi jelas bayangan dia. Kerana pada waktu itu matahari mula condong dan kemudian bayang-bayang mula pada waktu itu tidak lagi berada pada kawasan lapang, sebaliknya telah mula naik ke bahagian dinding yang lain. Terus selepas daripada itu tidak jelas lagi bayang-bayang. 1384 lebih kurang sama baca. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW menunaikan solat fardu asar wasyamsu fi hujratiha, dalam keadaan matahari berada di dalam biliknya, maksudnya kawasan lapang yang berada di dalam rumahnya. Lam yadhharil fai'u, tidak jelas selepas daripada itu bayang-bayang daripada biliknya. Terus adalah Nabi SAW menunaikan solat fardu asar dalam keadaan matahari, cahaya matahari, waqi'atun, masuk di dalam biliknya. Maka masuknya matahari adalah ketika mana pada cahaya matahari dengan kuat adalah ketika mana matahari tersebut masih tinggi, iaitu ketika mana bayang-bayang setiap benda adalah kadar yang sama dengan benda tersebut. Sebaliknya bila matahari dah condong terlalu ke bawah, maka pada waktu itu bagaimana cahaya matahari nak masuk ke dalam bilik Ummul Mukminin Aisyah kerana terdapat dinding di situ. 1386 terus. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza shallaitumul fajar, apabila kamu menunaikan solat fardu subuh, fa innahu, maka sesungguhnya waktunya adalah ila ayyatlu'a, sehingga terbit qarnu." Qarnu ini adalah kan matahari itu bulat, maka permulaan timbulnya matahari, maka itu dipanggil qarnu syams. Maksudnya subuh berakhir bukanlah dengan matahari semuanya terbit, tidak. Dan subuh bukanlah berakhir bila langit mula cerah, tidak. Tetapi bila matahari bahagian atas dia mula sahaja timbul, maka berakhirlah subuh. Maka sabda Nabi, dan waktu subuh berakhir sehingga ayyatlu'a, terbitnya qarnus syamsi, bahagian permulaan awal matahari. Maka bahagian permulaan awal matahari bila timbul sahaja, terbit sahaja, maka berakhirlah waktu subuh. Jelas ke jelas? Terus summa. Kemudian sabda Nabi, kemudian apabila kamu menunaikan solat fardu zuhur, maka sesungguhnya waktunya adalah sehingga masuknya asar. Fa idza shallaitumul asar, apabila kamu solat fardu asar, fa innahu waqtun, maka sesungguhnya waktunya adalah ila, sehingga antas farasyamsu, matahari berubah warna menjadi kekuningan. Tapi sebenarnya ini bukanlah berakhirnya waktu asar, sebab waktu asar hanya berakhir ketika mana terbenamnya matahari. Maka kata para ulama, maksud dalam semua riwayat-riwayat yang Nabi SAW sebut berakhirnya asar adalah ketika mana berubahnya matahari menjadi warna kekuning-kuningan. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, maknahu fa innahu waqtun li adaiha bila karahah. Maksud Nabi sebelum matahari berubah menjadi kekuningan adalah solat itu diterima tanpa makruh. Tapi bila matahari dah menjadi kuning saja, walaupun sebelum terbenam, solat masih sah untuk asar kerana masih ada waktu. Tetapi pada waktu itu dah masuk pada waktu makruh kerana orang tersebut melengah-lengahkan waktu fardu asar. Fa iza sfarrat sara waqta makruh, apabila matahari berubah menjadi kekuningan warnanya, maka pada waktu itu menjadilah waktu makruh untuk solat fardu asar. Dan bila habisnya waktu maghrib,
sampai terbenamnya matahari. Terus faiza, maka apabila kamu salat maghrib, maka sesungguhnya waktunya adalah ila sehingga an yasquta, hilangnya asyafa, cahaya di kaki langit. Dalam mazhab Syafi'i cahaya apa? Dalam mazhab Syafi'i cahayanya adalah cahaya kemerah-merahan. Maka bila hilang dia cahaya kemerah-merahan, langsung dekat langit dah tak nampak cahaya kemerah-merahan di kaki langit, maka berakhirlah waktu maghrib, bermulanya waktu isyak. Terus, dan apabila kamu menunaikan solat isyak, maka waktunya adalah sehingga separuh malam. Tapi ini menunjukkan waktu yang terbaik untuk solat. Kerana berakhirnya waktu adalah ketika mana masuknya waktu subuh. InsyaAllah kita akan sambung 1387 pada jam 12 insyaAllah. Kita akan sambung pada jam 12 insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah.